Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih para jamaah di atas kesudian bersama-sama kita menghayati sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara paksi ajaran Islam yang murni adalah membangun dan membentuk akhlak manusia. Akhlak manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan Allah Tuhan yang menjadikannya, yang menciptakannya daripada tak ada kepada ada, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini termasuklah hubungan manusia itu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dalam mentadbir dan menjalani kehidupan ini. Termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dalam persoalan membangun dan membina akhlak ini, ia mempamerkan antaranya adalah tingkah laku yang baik, keadilan, kebersamaan yang ditunjukkan, berlaku ataupun melakukan sesuatu atas dasar kebenaran, dan mengatasi masalah dengan penuh hikmah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an untuk menjadi duta menyebarkan Islam, membacakan firman-firman Allah di bumi Madinah sebelum Nabi kita dan para sahabat yang lain berhijrah ke bumi tersebut dari Makkah ke Madinah. Akhlak yang ditunjukkan oleh Mus'ab sesuai dengan ayat-ayat yang dibaca olehnya. Walaupun ayat-ayat Al-Quran pada ketika itu lebih banyak menyentuh tentang soal-soal akidah. Sebab itulah ayat-ayat yang pernah diturunkan dalam era Makkah. Jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bercakap baik, bertingkah dan bersikap menepati apa yang dicakapkan itu, iaitu bertingkah dan bersikap baik juga, sebenarnya boleh mengundang kepada siapa saja yang ingin mencari kebenaran dan ingin mengharapkan keharmonian dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Belum lagi dipersoalkan, ditimbulkan
soal kehidupan di akhirat. Salah seorang sahabat yang terpesona, yang terpikat kepada Islam kerana ia melihat tingkah laku dan akhlak Mus'ab ibn Umair ini, dan cukup terkesan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Mus'ab, adalah sahabat yang ingin sama-sama kita hayati sekelumit sejarah berkaitan dengan hidupnya. Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Memang jamaah yang dirahmati Allah, sejarah Abbad bin Bishr hanya sekelumit dan sedikit dalam catatan sejarah. Bahkan sahabat ini mungkin ada sebahagian daripada kita yang tak pernah mendengar namanya pun disebutkan. Abbad bin Bishr, seorang anak muda yang memeluk Islam ketika usianya 25 tahun. Ia cukup terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Mus'ab. Dia terpesona dengan akhlak dan tingkah laku Mus'ab sehingga akhirnya ia memeluk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, ini sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau yang kemudiannya setelah memeluk Islam, beliau terus menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kerap membacanya, ia sering mendengar dan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran ini. Sehingga kan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ada yang menggelarkannya sebagai imam. Bahkan ada juga yang memanggilnya, menggelarkannya, Abbad bin Bishr ini sebagai sahabat Al-Quran, sahibul Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, ini belum lagi beliau terdengar apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Baginda pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga. Seakan-akan Rasulullah mengkiaskannya untuk mendekatkan kefahaman. Sesungguhnya Allah mempunyai ahli ataupun mempunyai keluarga di antara manusia. Qalu, para sahabat inginkan penjelasan, pencerahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka berkata, iaitu mereka bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang dimaksudkan itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hum ahlul Quran, mereka itulah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, para ulama menghuraikan dengan maksud orang yang sering membacanya, orang yang cuba mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dan dalam hal yang sedang kita perkatakan sejarah berkaitan dengan sahabat, ia amat rapat dengan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu yang digelarkan sebagai sahabat Al-Quran. Jadi Rasulullah menjelaskan, hum ahlul Quran, hum ahlullah. Mereka itulah keluarga Allah. Wa khassatuh, dan hamba-hamba pilihannya. Jamaah boleh merujuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Abbad bin Bishr yang begitu menyintai kitab suci Al-Quran, membacanya, mengajarnya, menyampaikannya, mengongsinya, bahkan beliau mengamalkan dan menghayatinya. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi disebutkan beliau memeluk Islam kerana terkesan dengan akhlak sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Apabila Rasulullah berhijrah dan para sahabat berhijrah, beliau Abbad ini dipersaudarakan dengan Ammar. Ini yang kita nak sebutkan, Ammar bin Yasir, seorang sahabat ataupun anak muda yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum, dalam sejarah menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat pertama baginda tiba di Madinah, antara perkara-perkara pertama dan utama yang dihidupkan, yang dilakukan, yang diusahakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan sahabat-sahabat yang berhijrah dari Makkah, dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat yang menetap ataupun merupakan penduduk Madinah. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua anak muda ni. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Ammar bin Yasir yang berhijrah dari Makkah, dipersaudarakan dengan Abbad bin Bishr ini. Menjadilah mereka dua sahabat yang cukup akrab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malah dalam beberapa peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana memilih Ammar untuk menyertai peperangan tersebut, Rasulullah biasanya akan menyebutkan, bila memanggil nama Ammar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil Bishr, Abbad bin Bishr radhiyallahu an, agar mereka turut sama menjayakan dan memperkuatkan tentera muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, malah dalam satu peperangan, kita sedia maklum, peperangan yang pernah berlaku dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. Walaupun peperangan ini bukanlah satu pertempuran yang besar yang melibatkan jumlah tentera yang ramai, sebab tentera muslimin dalam sebahagian catatan sejarah menyatakan cuma sekitar 400 orang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Malah ada yang meriwayatkan hanya 700 orang. Walau macam mana pun, pada bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah, bila disebutkan tahun ke-7 Hijriah, terjadinya satu peristiwa besar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera muslimin, baginda bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar. Khaybar pada ketika itu adalah, boleh dikatakan, kawasan yang dikuasai bahkan menjadi pusat ekonomi orang-orang Yahudi di semenanjung Tanah Arab. Di situlah mereka bercocok tanam, di situlah mereka mengeluarkan hasil pertanian mereka, sehingga memantapkan ekonomi mereka. Bahkan mereka bekerjasama dengan Yahudi-Yahudi yang lain termasuk di Al-Madinah Al-Munawwarah untuk menguasai
ekonomi orang-orang Arab pada ketika itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Khaybar, suka juga kita tekankan agar kita dapat gambaran yang lebih jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan tentera meninggalkan Madinah untuk tujuan perang. Ia adalah pertama kali dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab peperangan-peperangan besar sebelum ini berlaku. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Orang-orang Islam lebih bertindak bertahan. Bertahan apabila musuh datang menyerang. Perang Badar demikian, perang Uhud demikian, bahkan perang Khandaq, orang-orang Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikepung di Madinah itu sendiri. Dan dalam peperangan Khandaq tahun ke-5 Hijriah, perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, di mana orang-orang Yahudi bekerjasama dengan orang-orang musyrikin Quraisy dan puak-puak Arab yang memusuhi Islam. Termasuklah salah satu di antara puak-puak Arab ini adalah orang-orang Bani Ghatafan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Khaybar adalah untuk sebagai follow up, lanjutan daripada usaha yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dalam peperangan Khandaq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar. Jadi ia sebagai satu usaha, bukan nak bergaduh, bukan nak berperang tanpa sebarang alasan, tetapi adalah untuk mengembalikan keadilan di atas muka bumi Allah ini. Sebab kita sedia maklum, orang-orang Yahudi, mereka bila menguasai ekonomi dikuasai itu berselimuti ataupun diliputi oleh unsur-unsur riba. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bila kita perhatikan dalam usaha tersebut, Islam telah mencapai kemenangan. Nah, apa yang ingin kita sentuh di sini adalah peristiwa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah, bukan perang Khaybar tapi ekoran daripadanya. Iaitu apabila ada percubaan orang-orang Bani Ghatafan untuk berperang dengan orang-orang Islam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang dari Khaybar menuju ke Madinah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui adanya rancangan orang-orang Bani Ghatafan untuk menyerang tentera muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum sampai ke Madinah mereka ingin menyerang. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan beberapa sahabat, iaitu dalam sekitar 400 orang, menjadi satu pasukan tentera. Dan mereka ini ditugaskan untuk meneruskan meneruskan usaha ataupun mematahkan usaha yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Ghatafan ini. Jadi jamaah dirahmati Allah, Bani Ghatafan tinggal di suatu daerah yang terasing, yang tersendiri. Meskipun mereka berjiran dengan Bani ataupun puak Arab yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam persiapan tersebut ataupun perancangan untuk menyiasat dengan lebih lanjut usaha yang dibuat oleh orang-orang Bani Ghatafan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tiba di satu kawasan di malam hari,
perlu berehat bersama dengan para sahabat yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik dua sahabat ini yang kita sebutkan namanya tadi, iaitu Ammar bin Yasir dengan sahabat yang dipersaudarakan dengannya, iaitu Abbad bin Bishr. Sejarahnya yang sedang kita hayati bersama. Rasulullah memilih mereka berdua untuk menjadi guard, penjaga pada malam hari. Kita masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain secara berasingan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ainan, dua jenis mata, la yamassuhuman nar, tidak akan disentuh oleh api neraka." Pertama, ainun batat tahrusu fi sabilillah, sejenis mata ataupun mata yang mana berjaga di malam hari untuk mengawal tentera dan sebagainya, mengawal keamanan dan sebagainya di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah, satu lagi jenis mata yang sentiasa menitis, mengalirkan airnya, iaitu menangis kerana takutkan Allah. Jadi dua jenis mata. Yang jenis pertama ini adalah yang mengawal dan mengawas keselamatan tentera muslimin. Maka Rasulullah memilih Abbad bin Bishr ini bersama dengan sahabatnya Ammar bin Yasir. Kepenatan, Ammar memberitahu kepada Abbad, kita bergilir-gilirlah berjaga. Izinkan saya berehat dahulu. Maka Abbad bin Bishr setuju dengan permintaan dan cadangan Ammar. Maka Ammar pun, bak kata orang tu dah kepenatan, letak kepala je, terus gone kata orang. Terus tertidur. Nyenyak. Sedangkan Abbad bin Bishr, ia berjaga demi keselamatan tentera muslimin, demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apabila ia bersendirian, ia memerhatikan keindahan malam dengan bintang-bintang yang berserakan, dengan sang rembulan bersinar terang. Hatinya terus terdetik untuk mendirikan solat malam, agar sambil berjaga, ia tidaklah membiarkan masa itu berlalu pergi begitu saja. Maka beliau pun setelah berwuduk, beliau mendirikan solat malam. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau memilih untuk membaca surah Al-Kahfi dalam solat beliau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila tentera muslimin yang lain termasuklah Ammar bin Yasir sedang nyenyak tidur, hanya Abbad sahaja yang berjaga, bersendirian pula, dan kini diperhatikan oleh pihak musuh, iaitu Bani Ghatfan, hanya bersendirian dan sedang solat pula. Maka mereka cuba mengambil kesempatan. Salah seorang tentera daripada Bani Ghatfan ini cuba mengambil kesempatan yang dirasakan ini peluang keemasan untuk mengalahkan tentera Islam. Iaitu dengan caranya, ia menumpaskan guard ataupun pengawal itu tadi. Yang dimaksudkan adalah
Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Lalu tentera Bani Ghatafan ini melepaskan anak panah. Terkena dada. Tepat terkena dada Abbad bin Bishr yang sedang mendirikan salat. Panah yang pertama tertusuk. Melukakan. Namun Abbad bin Bishr radhiyallahu an meneruskan salatnya. Diambil anak panah yang kedua dan dilepaskan. Kena sekali lagi. Buat kali kedua kepada Abbad bin Bishr ini. Dan Abbad bin Bishr masih mendirikan salat dan masih terus membaca surah Al-Kahfi dalam salatnya. Dirasakan bahawa Abbad ini masih belum tumpas. Maka ia melepaskan anak panah yang ketiga. Juga mengenai Abbad bin Bishr ini. Jamaah dirahmati Allah. Luka semakin banyak. Darah dah mula mengalir terus dari tubuh badan Abbad. Maka selesai daripada solat, Abbad pergi mendapatkan Ammar dengan membangunkan Ammar ini. Wahai Ammar, dah tiba giliranmu untuk berjaga. Kita take turn kan, macam disebutkan tadi. Kita bergilir. Lalu, bila tercelik mata setelah membaca doa, Ammar melihat, terkejut melihat luka yang ada, panah, kesan panah. Sebab panah tu, apabila sambil dibaca, dirikan solat, untuk rukuk, untuk sujud, maka Abbad cabut anak panah yang tertusuk dadanya. Jadi jamaah dirahmati Allah, Abbad berterus terang, demi Allah, kalau sekiranya anak panah ini tidak melemahkan aku, niscaya aku akan terus mendirikan solat dan membiarkanmu tidur berehat. Kerana itu yang dikatakan oleh Abbad apabila Ammar bin Yasir menyatakan, kenapa tak beritahu beliau awal-awal? Kalau time terkena tusuk ataupun panah tu daripada awal, diberitahu, dikejutkan, dibangunkan Ammar, Ammar mungkin boleh buat sesuatu. Tapi Abbad menyatakan, demi Allah, aku sayang nak berhenti setengah jalan bila aku membaca surah Al-Kahfi dalam solat, sehinggalah aku menghabiskannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana sahabat Abbad bin Bishr ini begitu mencintai Al-Quran, bahkan surah yang dibaca pun dia tidak mahu berhenti separuh jalan. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang, sahabat yang kita hayati sejarah berkaitan dengannya, yang begitu menyintai Al-Quran, yang mana kalaulah dimaksudkan sebagai ahli Al-Quran, beliau ini memang layak. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sekelumit daripada sejarah hidup sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu an. Kita perhatikanlah bagaimana sahabat-sahabat yang agung ini begitu mencintai firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran berada di samping kita jamaah. Kita tidak berhadapan dengan suasana peperangan yang boleh menyebabkan kita terbunuh. Lantas kita ini masih terus mempunyai peluang untuk mendampingkan diri kita
dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit daripada sejarah hidup Abbad bin Bishr radhiyallahu an, sahabat yang disenaraikan oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid sebagai sahabat yang ke-55 daripada kitab beliau, Rijal Haular Rasul. InsyaAllah kita akan menyentuh sejarah sahabat yang lain pula dalam siaran yang akan datang. Kita berhenti di sini dulu jamaah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.